Assalamualaikum. Jadi kembali bersama saya Rimaiza Auzan untuk video yang kedua belajar FCPO, iaitu untuk topik yang kedua ini kita akan bincangkan tentang hukum short FCPO, boleh ke trade soya dan juga crude oil. Jadi dalam video pertama saya ada terangkan berkenaan tentang hukum FCPO, yang mana FCPO ini memang disahkan patuh syariah lah. Akan tetapi ada beberapa lagi persoalan yang lebih detail yang mana ramai yang masih keliru lah dari segi hukum short FCPO, dan juga boleh ke nak trade futures global market seperti soybean oil dan juga crude oil. Dan nanti saya akan terangkan lagi detail. Jadi kepada yang masih belum tengok video yang pertama, pastikan anda tengok dan juga tengok juga video yang siri kosong yang permulaannya, yang intro yang saya bagi. Okey, sebelum kita pergi ke penerangan berkenaan tentang hukum short, saya nak kongsikan kepada anda semua apa itu short. Jadi kalau normal, yang kita trade normal, kita akan buy dahulu, kemudian kita akan sell untuk kita lock profit, ataupun kita akan sell untuk kita cut loss lah. Jadi dalam keadaan normal, bila kita buy dan bila harga naik, kemudian kita sell, maka kita akan profit. Dan jika kita buy, kemudian harga turun, maka kita akan loss. Berbeza dengan short. Tadi kalau kalau long, kita buy dulu, kita sell kemudian. Akan tetapi dalam short, kita sell dahulu. Bila kita sell dahulu, dia punya outcome pun akan berbeza lah. Macam tadi, kalau harga naik, kita profit kan. Tapi kalau kita sell dahulu, jika harga naik, maka kita akan loss. Dan jika harga turun pula, bila kita buy, kita akan mendapat profit lah. Jadi, kenapa wujudnya long dan short ni? Long dan short ini membantu trader untuk membuat profit ketika harga naik dan juga ketika harga turun. Sebagai contoh, bila kita membuat analisis, kemudian kita punya keputusan analisis kita adalah harga berpotensi untuk naik. Maka bila kita nampak harga berpotensi untuk naik, maka kita akan buy dahulu. Dan bila harga membuat kenaikan, kemudian kita akan sell. Berbeza pula bila kita membuat analisis, kita nampak bahawa harga akan membuat penurunan. Jadi kalau dalam saham yang mana kita panggil pasaran satu hala, kita tak boleh buat apa-apa. Bila kita nampak harga macam nak buat turun, apa yang kita boleh buat adalah kita duduk tepi. Kita tak boleh buy ke, kita boleh nak buy, tapi sebab kalau kita dah tahu harga nak turun, buat apa kita nak buy kan? Kalau kita buy waktu harga turun, maka kita akan rugi. Berbeza dengan FCPO pula, bila kita nampak harga nak turun daripada kita punya analisis, maka kita boleh sell dahulu. Kemudian bila harga turun, kita buy balik dekat bawah. Maka daripada atas sampai bawah, kita masih boleh membuat profit, iaitu melalui short trade. Yang tu je. Jadi short ni adalah cara mudah nak faham dia adalah dia berlawanan dengan long. Macam tadi long kita buy dulu baru kita sell. Tapi dalam short kita sell dulu kemudian barulah kita buy. Jadi untuk anda lebih faham apa itu short sell FCPO, jadi dalam short sell FCPO ni, trader meminjam kontrak FCPO daripada broker ataupun peserta market yang lain untuk dijual dengan syarat perlu beli balik pada masa hadapan. Macam ni lah kita punya proses short dalam FCPO berlaku. Tapi ada yang tanya, boleh ke short dalam FCPO? Sebab short memanglah boleh kan, dari segi dia punya syariah compliance dia boleh ke? Jadi benda ni dah dijawab oleh kita punya penasihat syariah, iaitu Dr. Aznan.
Jadi ini adalah kita punya penasihat syariah penerangan lah. Persoalan ni dah ramai yang tanya, yang mana short selling is one of the main features in SCF. SCF ni adalah syariah compliant features. Is short selling permissible in SCF? Adakah short selling dibenarkan dalam SCF? Okey, ini adalah jawapan daripada Syariah Advisory Council dan juga Security Commission, yang mana mereka membenarkan short selling dalam SCF, Syariah Compliant Features. Untuk short selling ni ada dua pendapat lah. Pendapat pertama, yang mana short selling memang tak dibenarkan. Kenapa? Sebab ada hadis yang menyatakan bahawa kita tidak boleh menjual perkara yang kita tidak miliki. Akan tetapi Syariah Advisory Council dan juga Security Commission menyatakan pendapat bahawa short selling dibenarkan selagi mana ia memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah one can ensure that delivery will occur, yang mana berlakunya penghantaran fizikal. Sebagai contoh, untuk minyak sawit mentah, memang dijamin bahawa jika anda beli kontrak FCPO, maka bila tamat kontrak, anda akan perlu pick up 25 tan minyak sawit dekat tempat yang ditetapkan. Maknanya benda tu betul-betul ada. Bukannya anda jual beli perkara yang sekadar kertas sahaja. Tidak. Ianya memang physical delivery tu memang ada. Kemudian yang kedua, ianya hendaklah regulated market. Sebagai contoh macam capital market lah. Kita punya futures market adalah market yang dikawal selia oleh Bursa Malaysia. Maksudnya kebarangkalian untuk berlakunya masalah tu kuranglah. Yang ketiga adalah clearing house will ensure the settlement of the contract, yang mana clearing house akan memastikan bahawa anda beli balik lepas anda jual tu. Kita ada badan yang kita panggil sebagai clearing house, yang mana akan memastikan bila anda jual anda punya kontrak FCPO tu, anda kena beli balik sebelum kontrak tu tamat. Kita ada benda tu. Jadi tak ada isu yang mana anda jual kemudian anda dah tak nak beli balik. Jadi bergantung kepada anda nak menggunakan pendapat yang mana, sama ada pendapat yang pertama ataupun pendapat yang kedua. Ini adalah pendapat yang diberikan oleh kita punya badan Syariah Advisory Council lah, yang mana memang betul-betul mempunyai ilmu yang tinggi di dalam bahagian ni. Jadi kalau anda tanya saya pun bukan ahlinya. Apa yang saya mampu sampaikan kepada anda adalah penyataan ataupun kata-kata daripada mereka yang berilmu dalam bidang ni. Okey, kemudian persoalan yang mungkin ramai yang tak perasan ataupun dia tak tahu pun pasal isu ni, yang mana isu account trading Islamik dan juga konvensional. Jadi sebelum saya nak terangkan lebih detail, saya nak kongsikanlah kepada anda berkenaan tentang posting Facebook yang dilakukan oleh Ustaz Lariba pada 19 Mei 2022. Jadi dalam hantaran Facebook ini, Ustaz Lariba ada menyatakan beberapa poin lah. Yang pertama sekali adalah yang ni kita tengok pada perenggan kedua. Kalau anda nak baca penuh pun, anda boleh pergi ke Ustaz Lariba punya Facebook, ataupun anda boleh pause video ini dan anda baca satu-satu lah. Cuma saya akan ambil poin yang penting sahaja yang dinyatakan oleh Ustaz Lariba, yang mana secara umumnya semua orang tahu bahawa untuk trade saham kita perlu buka account trading. Jadi account trading untuk saham kita namakan sebagai account CDS. Untuk saham kita ada dua jenis, iaitu account CDS Islamik dan juga konvensional. Akan tetapi untuk trade futures, untuk trade FCPO terutamanya, sebelum ni pada hantaran Ustaz Lariba ni, kita hanya ada akaun konvensional sahaja. Jadi Ustaz Lariba dah selama 2 tahun yang lepas, daripada 2020
2020 sampailah tahun 2022, yang mana telah menghubungi anggota Majlis Penasihat Syariah dan juga Bursa Malaysia berkenaan tentang isu FCPO ni. Yang mana FCPO dah patuh syariah tapi tak ada akaun Islamik, macam mana ni? Jadi sebab apa? Sebab bila kita guna akaun konvensional, semua pelabur terdedah kepada elemen-elemen yang tidak patuh syariah seperti dosa riba. Akan tetapi pada tahun 2022 juga, pada bulan 8 macam tu, CGS CIMB telah memperkenalkan satu produk yang mana kita panggil sebagai Syariah Compliant Features. Jadi untuk Syariah Compliant Features ni, ianya adalah akaun Islamik untuk kita trade futures. Satu-satunya akaun Islamik yang ada di Malaysia untuk kita trade futures. Jadi ini kata-kata daripada Profesor Dr. Aznan Hassan, kita punya CGS CIMB Syariah Advisor, yang mana CGS CIMB Futures has taken the initiative to create a complete Syariah compliant environment where clients can trade without the worries of involving in Syariah non-compliant income. Jadi Prof Aznan ada bagi tahu bahawa CGS CIMB telah mengambil inisiatif untuk membuat satu-satunya akaun Islamik yang ada di Malaysia bagi mengelakkan pelabur merasa risau akan terlibat dalam riba lah terutamanya. Kemudian kita pergi tengok apakah perbezaan antara akaun Islamik dan juga konvensional. Untuk akaun Islamik, kita hanya boleh trade produk features yang patuh syariah sahaja. Iaitu sekarang kita ada beberapa produk yang patuh syariah yang telah dikaji oleh kita punya penasihat syariah. Yang pertama sekali adalah FCPO. Yang kedua adalah soybeans, soybean oil, soybean meal, corn, wheat, oats, light crude oil dan juga natural gas. Jadi kesemua produk di dalam video ini setakat ini adalah produk-produk yang patuh syariah lah, produk features yang patuh syariah. Manakala untuk konvensional pula, kita boleh trade semua produk di dalam dan luar negara. Sebagai contoh, anda nak trade Dow Jones ataupun FKLI Index, Dow Jones Index, yang tu semua tak patuh syariah lah. Jadi kalau anda nak trade, anda kena buka akaun konvensional. Tapi sebagai orang Islam, sebagai Muslim, anda digalakkan, bahkan wajiblah menggunakan akaun Islamik. Kemudian yang kedua perbezaannya adalah untuk Islamik, kita tidak menerima sebarang faedah ataupun interest daripada duit yang disimpan di dalam akaun trading, tapi diterima dalam bentuk hibah. Manakala untuk konvensional, anda akan menerima faedah ataupun interest yang riba daripada duit yang disimpan di dalam akaun trading. Akan tetapi untuk kedua-dua jenis akaun, iaitu Islamik dan juga konvensional, anda masih boleh trade menggunakan half margin. Yang ni kalau anda buka akaun dengan CGS CIMB di bawah saya lah, kita masih memberikan anda punya half margin. Kemudian anda juga boleh short selling, tak ada masalah macam yang kita bincang tadi. Dan yang ketiga, anda juga boleh trade spread. Yang tu pun tak ada masalah jika anda buka akaun Islamik. Dan bagi mengakhiri video ini, ingin saya kongsikanlah berkenaan tentang dosa riba, yang mana saya yakin sekarang ni riba memang di kalangan kita memang banyaklah di persekitaran kita, yang mana agak susah untuk kita hindari. Mungkin bila benda ni dibiasakan, kita tak nampak bahawa riba ini adalah dosa yang besar. Jadi ingin saya ingatkanlah kepada anda semua salah satu hadis yang dikongsikan, iaitu 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Sebab itu pentingnya kita ingat balik bahawa riba ini bukan dosa yang kecil, walaupun ramai orang yang lakukannya. Kita boleh ambil langkah yang adalah untuk menghindari dosa ini. Dan saya juga nak menyeru kepada broker-broker lain, terutamanya untuk sama-sama kita buat produk Islamik lah, terutamanya akaun trading Islamik untuk FCPO.
Sebab orang yang trade FCPO, Muslim yang trade FCPO ni ramai. Jadi agak tak bagus lah kalau kita nak trade guna akaun konvensional. Jadi bila sebab broker-broker ni dia buat berdasarkan demand lah. Sebab sebelum ni tak ramai Muslim yang trade FCPO. Tapi bila dah mula ramai, saya harap anda semua dan juga remiser terutamanya daripada broker lain dapat push anda punya broker untuk buat akaun Islamik yang tersendiri supaya kita sama-sama dapat trade dengan tanpa risaulah. Jadi itu sahaja untuk video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di video yang seterusnya.